Robot buat duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Kepada yang 5 orang yang tengah menonton. Alhamdulillah, 5 orang ada. Okey, tengah menonton. Apa khabar? So, macam dengan korang punya trade hari ni? Okey. Everything okay dengan trade? Ya, aku betulkan kamera sekejap. Alamak, kamera ni. Okey. Apa khabar dengan korang punya trade hari ni? Kalau korang ada soalan hari ni petang ni, kita just nak relax-relax, sembang-sembang santai je petang ni. Sambil tu kita, insyaAllah kita ada tetamu rahsia petang ni. Tetamu rahsia kita, insyaAllah tengoklah siapa yang akan muncul petang ni. Sementara tu, kalau korang ada soalan ataupun nak tanya soalan apa-apa je, korang boleh tanya je soalan apa-apa yang soalan-soalan yang korang nak. Just dekat komen, dekat ruangan komen tu korang boleh tanya soalan dan aku insyaAllah boleh tolong jawab. Tanyalah soalan mengenai Roy Q, tanyalah soalan mengenai trade, tanyalah soalan mengenai whatever it is pasal kripto. Okay, yang korang nak tanya, korang boleh tanya. Just dekat ruangan komen tu korang boleh tanya. Tapi minta tolong sambil-sambil tu tolonglah share dekat seberapa ramai yang boleh pasal live petang ni. Pasal petang ni kita ada kita nak bagi tahu pasal updates terkini pasal Royal Q, dan updates terkini pasal kripto, update terkini pasal trade, dan ada rahsia besar. Okey, rahsia besar pula. Bukan rahsia. Hari petang ni kita ada what we call that. Apa tu? Petang ni kita ada malam ni kita ada satu berita terkini ataupun berita besar yang kita tengah tunggu. Okey, kepada korang-korang yang tengah nak tunggu apakah signal-signal trade yang untuk petang ataupun malam ni, so korang minta tolong korang share dulu dengan ramai-ramai supaya orang lagi ramai tahu pasal berita ni. Okey, kalau ada orang tahu berita ni dan ramai-ramailah kita buat profit meroket petang ni. Kita nak meroket petang ni. Bukan petang ni, malam ni. InsyaAllah malam ni pukul 2 pagi. Malam ni pukul 2 pagi. Ada berita tergempar. Ada berita tergempar yang kalau korang nak tahu, aku minta tolong share dulu. Okay, supaya korang semua insyaAllah malam ni boleh profit. Okay, kalau jadi profit lah. Kalau berita tu okay. Tapi insyaAllah berita tu okay. Okay, alright. So minta tolong share supaya orang yang kat dalam grup kita boleh tengok, orang yang dekat dalam grup orang lain pun boleh tengok. Okay, and then kalau orang-orang yang baru nak berkecimpung ataupun baru nak join Royal Q pun berminat nak join Royal Q, supaya kita boleh, orang kata apa, supaya kita boleh ramaikan lagi komuniti kripto kita. Kita boleh ramaikan lagi komuniti Royal Q kita. Lagi ramai orang tahu pasal Royal Q, lagi ramai orang join Royal Q, dan lagi ramai orang activate Royal Q, lagi ramai orang benefit pasal Royal Q, lagi bagus untuk kita sebenarnya. Bukannya pasal kita saja untuk buat profit. Kita nak semua orang buat profit. Kita nak ramai-ramai orang buat profit. Bukan aku seorang je buat profit. Sebab tu aku nak share hari ni. Okay, kita nak ramai orang buat profit. Terima kasih Kamarul Arifin Marsid. Okay, kau di mana ni Kamarul? Kamarul, aku selalu nampak nama kau. So terima kasih Kamarul Arifin Marsid dan share bosku. Okay, terima kasih. Right, kita share ramai-ramai. Share lah dekat grup-grup yang ada, dekat grup-grup kripto yang ada tu. Okay, kita nak share malam ni kita ada berita gempar. Berita tergempar. So kalau korang boleh share, dan korang boleh dah standby nak set TP berapa TP korang nak set. Korang dah boleh standby lah. Ada TP-TP yang korang nak set yang boleh standby. Sambil tu, sebelum korang nak share ni, petang ni tak ada benda pun sebenarnya. Petang ni aku just nak sembang kosong. Bukan sembang kosong lah. Kita sembang mesti ada hasil lah, betul tak? Kita nak sembang-sembang orang kata apa? Sembang apa ni aku nak cakap pun dah tak tahu. Kita nak sembang mesti ada hasil, mesti sembang yang ilmu. So kita nak sembang kalau boleh biar ada hasil. Alright?
Okay. Okay, baru aku perasan nama kau Kamarul. Alright. Ni tenang bosku. Okay, ni tenang. So kita nak buat trade ni kena tenang-tenang. And kita kena relax. Okay. Alright. Muhammad Rizwan Mat Isa kawan Sri yang tanya pasal ni malam tadi Ril. Oh, okay. Alright. Muhammad Rizwan Mat Isa. Okay, kawan Sri. Oh, ni semua aku punya geng-geng ni semua ni. Di sini V, okay, betul lah aku kata suara macam DJ radio dan share bosku. Macam DJ radio. Alamak, kan? Aku dengan gigi yang tak ada ni kan. Okay, dia ada cerita dia sebenarnya pasal gigi ni. Ada cerita pasal gigi. Sebenarnya, PKP ni pasal, kan? PKP ni pasal tak boleh nak buat gigi. Itu masalah dia. Tapi tak apalah, kan? Dah kahwin dah, dia anak dah 3 dah pun. So orang nak panggil apa, yang paling kuat pun actually bini aku je yang nampak aku petang ni. Bini aku je yang actually kena menghadap dengan aku kan hari-hari kan. Alright. Terima kasih kepada Mazirah Rosdi dan share. Alright. Ni semua korang ni semua daripada grup apa ni? Grup Royal Q aku ke apa ni? Kan. Alright. Terima kasih share. Terima kasih. Ramai-ramai kita ni. And then lepas dah share, tanyalah soalan. Okay, petang ni kita tanya je soalan. Okay. Tanya soalan petang ni. Alright. Soalan apa yang korang nak tanya pasal trade, pasal Royal Q, pasal apa yang korang nak tahulah. And pasal apa yang korang nak tahu, just korang boleh tanya soalan. So, InsyaAllah kalau aku boleh jawab, aku jawab. And kalau aku tak reti nak jawab, aku cakap aku tak tahu nak jawab. Habis cerita. And kalau aku boleh jawab, aku jawab. Okay. Korang masih lagi menunggu Korang menunggu berita tergempar malam ni Standby lah dengan kripto korang. Standby dengan Royal Q korang. Set TP siap-siap. Okay. Set TP siap-siap. Malam ni actually aku dah bagi tahu dah dekat grup aku. Dalam grup aku dah bagi tahu dah. Tapi diorang perasan tak perasan aku tak tahu lah. Tapi korang standby je lah malam ni. Dan pasal berita ni kadang-kadang berita tu orang kata apa? Berita tu kadang-kadang dia menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Kalau tak jadi jangan marah aku lah. Kalau tak menjadi tak apa, korang tak rugi, korang tetap hold korang punya kripto tu. Cumanya korang tak boleh terjual je lah kripto korang malam ni. Ataupun paling worst come to worst pun dia merudum je lah. Graf tu terjun. Okay. Oh ya, ada berita yang aku nak share dengan kongsi dengan korang pasal Royal Q. Dekat Royal Q ada fake apps Ada fake apps. Korang kena berhati-hati bila download Royal Q. And kalau korang tengah rekrut korang punya orang-orang bawah korang yang join Royal Q petang ni, korang just hati-hati. Orang kata apa, hati-hati jangan tersalah download apps yang fake tu. Okay, ada pula banyak siut macam ni fake apps. Nanti aku tunjuk. Alright, aku try buka. Aku dapat. Mana Okay. Ada. Okay, macam fake apps macam ni. Aku share screen kejap. Okay. Alright. Alamak. Apa dia tunjuk ni? Tak, macam ni je. Jangan. Remove. Stop screen. Aku nak share. Okay. Share screen. Ni dia. Alright. Fake apps. Jangan download apps ni Ni apps apa ni? Apps Royal Q Bot Semberuang. Nama pun dah semberuang kat bawah tu. Dah sasar lah dia fake. Kan? Okay. Ada banyak lagi fake apps yang aku dah jumpa. Ni. Okay. Fake apps number 1 crypto trading bots for Binance or Huobi. Ni pun fake Jangan download fake apps ni. Kalau korang tak nak orang kata apa, melesap korang punya duit ataupun melesap korang punya aset dalam aset korang, jangan download apps ni. Ataupun diorang nak, this is actually macam phishing apps tau.
Phishing apps tu maknanya macam dia just nakkan korang punya password dengan korang punya email, so that diorang boleh access kat dalam korang punya the real Royal Q korang bila korang download tadi. Okay, aku pernah experience actually masa aku tengah activatekan ni Vera Cardini ni. Aku tengah activatekan Vera Cardini ni lah. Actually aku basically dia terdownload apps yang fake. Okay, so basically nasib baik aku perasan, and then nasib baik aku perasan. So V kena hari tu, Vera Cardini tu kena itu hari, kan? So dia terdownload fake apps, and then masuk kan nak buat API binding, tiba-tiba tak boleh buat API binding, kan? So at the end baru dapat detect yang sebenarnya dia terdownload fake apps. So bila dia terdownload fake apps, aku nasihatkan siapa yang dah terdownload fake apps, lepas tu dah buat apps baru, ataupun dah download apps yang original, tukar email korang. Tukar password korang. And tukar password cepat-cepat. Lepas korang dah activate Royal Q yang betul ataupun yang original, korang just tukar password korang cepat-cepat. Okay, supaya diorang tak boleh detect dan ambil password korang. And password tu janganlah buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janganlah macam tu. Buatlah yang pelik-pelik sikit. Kan? So, banyak yang aku nampak bila aku activate ke orang, selamba je letakkan password-password yang senang-senang. Ini cerita pasal duit kot. Cerita pasal korang punya investment. Cerita pasal korang punya asset. So, bila cerita pasal korang punya asset, so korang kena, security korang kena tight lah. It's just a matter of password je. Password tu basically, sebab dalam apps Royal Q, one thing, kita punya security system is actually dia ada email dengan password sahaja. Two layer of identification, two layer of identification ataupun verification. 2 layer sahaja. This is actually 2 layer, dia masukkan email, lepas tu dia masukkan verification code yang dia hantar dekat email korang. So 2 layer. Dia tak macam Binance. Binance dia actually ada beberapa layer of verification code. So dalam Royal Q, tapi kita akan suggest, kita akan bagi suggestion ni dekat Royal Q, dekat Royal Q HQ. Kita nak, kalau boleh kita nak upgrade kita punya what we call that, upgrade kita punya verification code and security system, so that kita tak tercedok dengan orang-orang scammer ataupun hacker ni. Ni tengok, ni Rida Jaya Group ni actually, tak silap aku ni daripada Indonesia ni kot. Kan? Tapi dia dah banyak apps yang dia buat ni. Ni is actually what we call phishing apps lah. Right? Ni pun fake. Tengok dia juga. Rida Jaya juga. Kan? So, yang real mana satu? Korang tengok. Yang real apps, yang real Royal Q apps, yang real hanya ada 2 sahaja. Yang ni dia tulis Royal Q Community adalah yang real untuk App Store. Okay, yang real untuk App Store. Yang real Royal Q real yang untuk Android, basically yang ni. Okay, dia tulis Royal Q macam ni. Yang untuk iPhone, yang Royal Q macam ni. Okay, so kalau korang tak tercedok hari ni, so tak terkena dengan apps yang fake ni, so korang download yang original. Alright, dia macam dulu kempen membeli menghapuskan cetak rompak. Ni cetak rompak terbaru zaman digital. Kan? So it's actually so be careful. Alright. Okay, apa lagi aku nak sembang dengan korang? Alright. Ada soalan. Okay, kita jawab soalan dia. Saya masih lagi tak faham macam mana nak guna sell and buy dalam Royal Q2. Sell and buy Royal Q2. Okay, macam ni. Aku share. Let me aku share aku punya screen. Aku tutup akaun punya ni. Jom share screen. Mari kita share screen aku punya Royal Q. Alright. Ni Royal Q aku. Okay. Ni Royal Q aku. Alright. Dia tak faham macam mana buy and sell tu tadi. Okay, kita go through daripada awal lagi. Okay, kita go through daripada awal. Bila kau masuk Royal Q, alright. Bila masuk Royal Q, okay. Korang akan jumpa dekat macam ni. Sebelum korang beli coins kan. Sebelum korang beli coins, korang akan jumpa benda-benda macam ni kan. So basically katalah kita ambil lah coin apa yang best lah.
Katalah kita ambil coin. Sebab aku nak buat real, nak beli for real ni. Kan? So, sebab aku pun tak buat trade lagi hari ni. So aku cuma yang tu semua trade yang aku hold. Okay. Contoh. Ni bagi tips juga kat korang. Macam mana nak beli coins? Alang-alang. Alang-alang macam mana nak beli coins? Aku ajar sekarang ni. Strip. Alang-alang si Mazirah Rosdi ni tanya macam mana nak guna sell and buy dalam RoyalQ. Aku bagi 2-in-1 punya tips. Okay, macam mana nak beli coins? And then lepas tu aku tahu bagi tahu macam mana nak buy and sell tu. Okay. Contoh, nombor 1. Bila kau pergi nak cari coins ni, basically kau pergi je scroll sampai cari yang coin yang paling tinggi negatif dia. Okay. Tapi dia tak semestinya coin tu yang paling tinggi negatif dia yang paling best ataupun yang paling elok untuk beli. Kena tengok juga dekat graf. Alright. Kita cuba tengok yang paling tinggi negatif dia. Kita cari. Mana yang paling tinggi ada 2% tadi. Lain semua. Hari ni market dah slowly nak okay Slowly nak okay. Macam semalam market a bit down. Tak tahu sebab apa down. Dia nak down tu sebab apa? Senang je. Sebab dia ada what we call that. Orang ada berita malam ni insyaAllah. So dia nak turunkan harga lah. Turun harga, jual, bagi harga down dulu. Harga cecah lantai dulu. Then barulah nak ni. Kita ada Brother J dengan kita hari ni. Dan aku masukkan Brother J. Sekejap. J, kejap J. Aku bagi settlekan diorang punya, aku nak beli coin sekejap. Okay, kita beli coin. Mana yang paling best? Tapi aku punya cara juga, kalau sama alang-alang aku beli coin tu, aku beli coin yang aku familiar je. Yang coin yang aku tak familiar, aku tak nak beli. So, aku suka coin SXP ni. Okay. Right. Dan kita pergi Binance. Pergi kat market. Kita tengok XXP. Oops. Alright. Tada. Oh, ni 3 minit. Alright. Okay. Nampak tak dia dah deep kat situ? Dia dah deep kat sini. Dia deep lagi, dia masih lagi deep. So biar dulu. Mungkin ni tak ready lagi bagi aku. Tapi kita tengok lagi. Tengok lagi dekat Binance pun tak apa. Binance aku dah listkan coin-coin yang aku suka kat dalam Binance. This is actually my favorite coin. Alright. Apa lagi? Kita tengok Matic. Ni pun tengah deep lagi, masih lagi candle menurun. Okay. Market banyak hari ni memang macam ni. Okay. Okay, kita tengok DOT. Masih. Alright. Sambil-sambil tu kita ajak J masuk lah. J lagi ada. Alright, kita masukkan J. Alright. Apa khabar J? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 11 orang tengah tengok ni J. Kau baru balik ke? Baru sampai rumah? Baru sampai. Okay. Hari ni J. Hari ni diorang ni si Mazirah Rosdi ni duk tanya pasal macam mana nak guna function sell and buy dalam RoyalQ. Sambil-sambil tu aku nak beli coin. So aku tengah cari. Dia kalau kau nak beli coin, macam mana? Aku nak tanya kau. Kalau aku beli coin yang famous je. Yang famous tu yang mana? Cuba aku nak beli coin sekarang, kita try. Kau punya cara pula. Sekejap tengok tu. Alright. Nak beli $10 je. Yang beli buat banyak. Sebab ni aku punya tak nak $10. Tak, ni aku punya RoyalQ. Aku punya account.
Kalau aku T-Fuel. Aku dah ada T-Fuel. Ada. Shiba? Shiba pun dah ada. Macam mana semua dah ada? Aku follow Tifu lah. Tengok follow Tifu mesti Okay. ada. Tengok aku dah ada LTC Shiba. boleh? LTC boleh? Boleh. Boleh. Okay, kenapa kita pilih LTC? Tengok. LTC. Kenapa kita beli LTC dia? Tengok 5 minit. Okay. 5 minit. Okay, yeah. Macam ni kan? Candle hijau dah muncul. Betul. Okay, lepas tu candle 4 jam tak payah tengok. 4 jam sekarang ni dia tengah downtrend. Sebab kita itulah kena tengok kita nak main apa sebenarnya. Contoh kita nak scalping, ni 4 jam ni untuk kita tengok trend. Okay. Untuk kita tengok ni, trend. Trend sekarang ni menurun, downtrend. Kalau dah downtrend, kita tunggu nak entry position je. Kita pakai 5 minit. Tengok 5 minit dah standby dah nak terbang, kita pump lah. Okay. Standby yang macam ni Okay, yang macam ni macam tu lah juga aku buat. Aku tengok macam ni dekat 5 minit, aku tengok macam ni juga. Bila dia dah deep bawah, dia dah deep sampai ke bawah macam ni. Lepas tu and then dah ada candle hijau dah start nak naik balik. And then baru aku masuk position. Betul lah kau ajar aku tu, ajaran kau tu memang aku ikut lah cakap kau. Okay, kita sebab kalau contoh jatuh lagi, dia tak jatuh jauh sangat. Kalau untuk yang tu, dia jatuh nanti kita tengok support ada masih candle hijau tu keluar balik, kita buy balik. Okay. Tak apa, kita try. Kita spy tu $10 dulu. Okay. Alright, function, aku nak jawab soalan Mazira Rosdi ni. Function sell and buy ni apa? Okay, function sell and buy ni, basically kita dah start kita punya position. Maknanya kita dah masuk kita punya position macam sekarang ni. Yang kita baru je masuk LTC ni. Okay, kita dah baru masuk LTC, kita dah beli dengan $10. Ini adalah position amount dalam bentuk USDT. Okay, and then lepas tu ada position quantity. Position quantity ni basically amount asset kita berapa. Lepas tu kita ada average price. Ini adalah amount yang kita masuk dalam, tadi kita masuk entry LTC tadi, ini adalah position price kita ataupun position kita. Okay, dan ini adalah current price ataupun current position. Okay, current position tu nak tengok kat mana? Boleh tengok dekat situ. Boleh tengok kat RoyalQ ni pun boleh. Boleh tengok dekat Binance pun boleh. Ni current price. Nampak? 132.42, 132.41 ataupun tengok kat RoyalQ sama je. 132.41, 133.42. Okay. Numbers of call margin ni, ini basically untuk buat margin call. Ini basically ni yang margin call yang sampai 7 layer yang biasa kita buat. Kalau default setting pun dia buat 7 layer. Okay. Dan ini adalah return rate, maknanya berapa position kita punya percentage yang tengah berlaku ataupun berlangsung sekarang, sama ada dia positif ataupun dia negatif. Sell, okay, kalau sell, contoh, janganlah sell, kita tutup sebab aku buka warehouse sale pun. Okay, sell ni basically kita nak jual lah, maknanya kita nak jual kita punya position ni kat mana, kita nak jual position ni berapa. Okay, katalah kita nak jual position ni, sekarang ni current price dia atau position price dia dekat 132.50. Okay. So kalau kau nak jual kat 135.00 for example. Okay, itu adalah kau akan jual pada harga 135. So maknanya kau akan jual at profit sebab kau punya position price sekarang ni 132.63. Kalau kau jual 135, so basically kau akan jual at profit. Ataupun kau nak jual dekat at loss. Kalau kau nak pakai duit kan. Kau nak pakai duit, kau nak jual at loss, kau boleh juga jual at loss. Kita jual 130. Sorry. Kita jual kat 130 pun boleh. Okay. Pun boleh juga kalau nak jual 130. Maknanya kita jual at loss because kita punya position yang sekarang ni adalah 132. So sekarang ni jual kat 130. Alright. Tapi kalau tak reti nak jual kat part mana, tak reti nak jual dekat market, nak jual dekat nak set
set dekat sell price dia berapa, kau tekan je market price. Senang, habis cerita. Tekan market price, and then dia akan clearkan ikut market price. Maknanya market price dia akan ikut yang ni. 132.42 ni. Right. Lepas tu, kau nak jual berapa persen? Kalau kau kata kau nak jual, kau boleh jual 25% daripada amount yang kau ada ni. Katalah amount yang kau ada sekarang ni berapa? Amount yang kau ada ni, ni, position quantity kau ada berapa? So dia akan jual 25% daripada position quantity ni. Ataupun dia akan jual kat 50% daripada position ni. Ataupun dia jual 75% daripada position ni. Ataupun kau jual 100% untuk daripada position ni. Okay? Alright? And then kau press confirm. Habis cerita. Right, settle. Itu part sell. Part buy pula, okay, kita tengok part buy. Dia sama juga, average price dia. Basically kau boleh masukkan, sekarang ni kau faham yang sekarang ni kau punya quantity tu basically ni quantity kau. Ataupun ini average price kau masa kau masuk position. Alright. Lepas tu current price kau sekarang ni 132. So katalah kau nak jual, kau nak beli masa position dia 135. Maknanya kau beli mahal lagi daripada current price. Boleh kau boleh buat. Tapi buat apa buat macam tu? Kalau aku tanya kau, buat apa kau nak beli mahal? Kau kena, you have to understand, kau kena beli at murah. Kau beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Kan? Itu konsep dia. So basically kau jual lah ataupun kau belilah dekat 130 for example. Right. 130 and then kau beli lagi murah daripada current price and kau beli murah lagi murah daripada average price yang kau ada. Maknanya bila price jatuh ke 130 kau akan kau dah set macam ni, baru robot akan beli. Okay, cuba kita buat macam ni Alright, and then kita nak beli berapa? Amount dia berapa? Sekarang ni amount kau $10, kau nak tambah lagi $10 for example. Kau just boleh tambah lagi $10 and then kau tekan confirm. Okay, apa yang berlaku bila kau tekan confirm? Dia akan tulis dekat sini. Okay, dia akan tulis dekat sini. Kau akan beli at trigger price 130 atau kau akan beli dekat margin call, amount of margin call kau, maknanya amount yang kau nak masuk tu 10. Alright, dia akan bagi tahu dia punya order yang kau buat ni, basically yang kau nak beli ni dekat sini. Dekat belah sini. Alright, okay. Faham? Okay, rasanya kalau sama juga kalau nak beli at market price pun boleh. Beli je dekat at market price. Habis cerita. Paling senang beli dekat market price. Tekan kat situ, masukkan amount berapa yang kau nak masukkan. Lepas tu, kau tekan confirm. Dah ada dah bawah. Kau akan beli at market price. Nah, aku dah beli dah. 20. Aku dah lama-lama trade OLQ ni Yang baru ni aku tak pandai pakai. Kau pakai yang sebab kau menghadap, kau tengok, lepas tu kau basically kau dah study graph tu, kau tahu position mana kau nak beli. Memanglah. Tapi tu sebenarnya kan, function dia basically dia sama macam, actually dia sama je, maksudnya order dia basically kau boleh buat order, kau buy order and everything semua sama je macam dekat Binance. Aku tak nak pening-peningkan kepala aku. Nak tengok macam mana situasi, macam mana nak study benda tu. Bagus study graph, lagi bagus. Pening study tu. Betul. tapi kan study graph pun macam semalam kan. Macam semalam study graph kan, aku hantar memes tu kan. Aku nak share memes tu. Aku nak share memes ni. Ya, aku nak share memes tu yang aku jumpa semalam kejap aku hantar. Aku sekarang tengah layan memes. Sebab dia menghiburkan hidup aku. Kan? Sebab kita duk tengok kan. Macam ni memes ni kan, aku tunjuk kat dia orang. Kan? Okay. Sorry Jeko makan. Makan. J, kau hantar kau punya link dekat aku dekat WhatsApp. Aku link nak masuk. Link Roy Q lah. Oh. Okay. Kau tengok ni. Aku jumpa memes ni semalam. Duk study graph, duk study indicator, duk study apa, tiba-tiba Elon Musk tweet. Pang. Tiba-tiba Elon Musk tweet, pang. Lepas tu tiba-tiba Dodge, tiba-tiba naik. Tak pasal-pasal. And pada masa tu jugalah aku tak beli Dodge. Masa tu jugalah aku tak ada Dodge.
Kau ajar betul aku cakap. Aduh. Elon Musk kan. Aku panggil dia Watt Allen sekarang. Alright. Siapa lagi ada soalan? Mari tanya soalan. Tanya soalan. Okay, kita tanya soalan. Hari ni kita ada J, kita ada aku boleh jawab soalan. Kalau kita boleh jawab soalan, kita jawab soalan hari ni. Kan? Itu Sri tu Sri yang follow Jurong tu ke? Sri yang follow Jurong tu lah. Dia tanya soalan. Tanya soalan Sri. J suruh tanya soalan. Kita boleh tanya soalan sekarang. Ni masa free ni. Kita tengah masa-masa free ni. Susah. Sebab tu sekarang ni aku pun boleh live sekarang ni, boleh hari Minggu, weekend macam ni boleh lah aku live. Kan? Hari biasa aku memang busy walaupun duduk rumah. Sekarang kan dekat Selangor kan, aku kan tengah PKPD sekarang. Selangor kan tengah PKPD sekarang, Selangor KL. PKPD tapi itulah. PKPD duduk rumah, work from home, tapi meeting back to back tak habis. So hari ni ada free sikit, kita buat live. Dan korang nak tanya soalan, kita boleh tanya, kita jawab soalan-soalan korang. Senang. Daripada korang tanya dekat dalam WhatsApp tu, boleh tanya kat dalam WhatsApp, tapi lambat lah nak reply. So orang masih tak faham lagi dia orang dekat mana. Itulah masalah. Besar masalah kat situ. Nasib baik diorang ada aku dengan kau, J. Itulah. Dah ajar free. Baik. Kita ajar free je dan tak ada ajar susah-susah kan. Itulah. Soalan. Okay. Alright. Ada soalan ni. Soalan luar topik. Boleh bos share software dan app equipment tu yang buat live dekat FB Boss. Rasa nak buat live macam Boss juga. Tu. Dah tunjuk dah tu. Powered by StreamYard. Tu. Pergi kat StreamYard. Free je. Pergi kat StreamYard. Ni kau buat tu. Kau boleh buat live macam kita orang. Macam aku sekarang. Okay. Alright. So, tu lah tengok memes. Aku suka layan memes ni sebenarnya. J, ada satu memes untuk kau, J. Aku tunjuk kau Kau jangan marah kat aku tau. Tapi ni lah memes dia. Jangan terasa tau. Aku okey je. Kau okey Okay. Aku tunjuk kau Aku gelak aku tengok memes ni. Aku macam nak share ke tak nak share? Nak share ke tak nak share? Itulah. Kena tengok benda ni. Siapa yang hold punya coin, korang mainlah cara hold. Kalau korang jenis macam everyday punya take profit, mainlah cara take profit. Korang tak boleh nak gabungkan yang sekarang ni korang hold, tapi korang dalam masa yang sama korang nak juga ambil profit. Macam tu memang susah lah untuk korang trade. Diorang semua nak share, diorang semua nak je. Semua diorang nak. Diorang nak hold, diorang nak profit, diorang nak daily profit. Tu problem. Banyak, semua orang ramai yang macam tu. Semua Korang kena tengok korang dekat mana sekarang. Mesti buat pilihan. Betul. Actually ada reason. Hari ni juga one of the topics yang kita nak discuss is actually topic cut and loss tu. Basically ada reason dia sebab apa kita nak cut and loss. And bukannya saya saja. And diorang, kebanyakannya orang yang dekat luar ni, yang baru-baru especially, bila cerita pasal rugi, diorang panik. Bila cerita pasal rugi, diorang tak nak rugi. Tapi rugi diorang tu, diorang tak fikir rugi diorang yang setakat 80 sen, setakat $1, $2, kan. Kalau rugi banyak tu kan diorang dah bising. And lepas tu diorang tak nak, and then bila floating negatif tu tinggi,
Diorang kata, diorang tanya balik kat aku, diorang tanya, kenapa tak dapat duit? Kenapa tak dapat profit? So aku pun macam, kau ni nak buat apa ni sebenarnya kan? kau tanya aku kenapa, macam mana nak settlekan floating loss korang kan? Macam mana nak settlekan floating loss korang? Korang nak buat duit, korang nak profit hari-hari. Tapi at the same time, kau tak nak loss, kau tak nak rugi yang kau boleh dapat balik, yang rugi yang kau boleh recover balik. Itulah masalah dia. So dia orang masih tak tahu dekat mana dia punya apa mission dia orang. Dia orang tak ada mission. So benda ni dua je. Kau orang nak main hold, buat cara hold. Kau orang nak main scalping, buat daily profit, buat cara daily profit punya. Betul. Macam tu je. Simple je barang ni. Kalau kau orang hold, kau orang memang kena dengan floating lah. Tu je. Okay. Kita bagi contoh je. Kita tunjuk contoh kat diorang. Kita tunjuk contoh kat diorang. Aku nak tunjuk aku punya loss. Sebab diorang ni kadang-kadang dia ingat aku hari-hari actually profit. Aku ada loss. Kalau diorang tengok aku punya loss, terkejut diorang. Tengok berapa loss aku. Okay, berapa loss aku? TRX aku $12. Okay. Ada lagi. Tengok berapa loss aku? $6, $7, $18, 84 sen. Ni okey lah sikit, 84 sen. Kan? Loss aku. Ada sebab kita buat loss ni. $4, loss. $3, $13, $45 aku loss. Dogecoin punya penangan. And kenapa aku loss? Kau kena fikir, and diorang kena tengok balik. And then aku recover ke tak recover balik? Aku recover benda ni semua. And kalau tak recover, basically berkurang lah duit aku. And benda ni aku recover, tapi kita recover slowly lah. Recover tengok benda-benda ni semua dengan orang kata apa? Dengan kita recover balik. Itulah sebenarnya tujuan dia buat cut and loss tu. Kalau korang nak tengok cut and loss punya pukulan, Syaril, aku ada screenshot send dekat kau. Ya, aku nak share. Baru je nak share. Okay. Kita share. Tengok sendiri. Pukulan cut and loss punya pukulan. Cut and loss punya pukulan. Bukan tak recover balik benda ni semua. Kan? So bukannya kita tak recover, kita recover. Korang pilih dulu betul-betul apa korang nak. Korang nak hold, korang buat cara hold. Korang nak scalping, korang buat cara scalping. Tu je. Senang je benda ni. Okay. Aku nak bagi tahu kat diorang macam mana, apakah konsep sebalik cut and loss tu sebenarnya. Okay, konsep di sebalik cut and loss tu supaya diorang ni faham macam mana kita buat loss tu dan kenapa kita buat cut and loss tu sebenarnya. Okay. Kau kena faham sekarang ni, bagi aku explain je Kalau aku salah kau kena betulkan aku. Okay. Macam ni. Korang punya position, okay, aku kena tunjuk juga kena tunjuk graph. Tu bagi aku kena tunjuk Binance aku. Okay. Contoh, kita pergi kat Binance. Macam ni. Contoh LTC aku sekarang. Okay. LTC aku sekarang. Katalah aku punya position sekarang dekat sini. Okay. Aku punya position sekarang dekat sini. Aku maknanya aku beli entry aku dekat sini. Contoh. Ni contoh Alright. Entry aku dekat sini. Okay. Sekarang ni, bila entry aku kat sini, so apa yang jadi, bila basically dia deep down, okay, dia deep down sampai bawah,
Dia deep down sampai bawah. Yang tu yang sebab tu yang korang dapat negatif berapa persen tu. Negatif merah tu yang korang dapat kat Royal Q korang tu jadi merah. Kan? Sebab korang beli dekat position dekat atas. Okay. Then bila korang basically dia turun macam ni, ada negatif candle merah ni, dia turun, so korang dapat negatif merah tu, negatif profit loss tu sampai kat bawah. Okay. Lepas tu kan, kau tengok tak sekarang ni graf hijau ni, graf candle hijau ni nak naik lah. Dia nak naik sekarang ni. Okay. Apa yang korang buat basically, kau nak kan, kalau kata kau masih lagi position kau kat atas dan kau biarkan position ni kat atas, candle lah merah lagi, okay, lagi bagus. Okay. Kau biarkan actually benda ni, kau punya position ni kat atas dan position current price sekarang ni dekat bawah ni. Kau nak naik sampai ke atas ni, basically lambat lah. Sebab itulah negatif, kadang-kadang negatif 5, negatif 7, negatif 10, negatif 70 pun kita pernah tengok. Kan? Negatif 70 pun pernah tengok kan. So basically negatif 70 so basically nak naik kepada profit yang kau set pun. Profit kalau kau beginner, usually kita set profit, actually take profit dekat 1.1. Nak naik sampai 1.1 pun, kalau daripada negatif 70 tadi ataupun negatif 10 tadi, lambat. Lambat, faham tak? Lambat. Sekali nak naik dia lambat. Bila dia lambat, dan ataupun graf masih menurun, so dia nak proses nak naik tu, graf tu nak naik untuk dapatkan profit, dia makan masa. Kadang-kadang dia makan masa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Macam Kadok itu hari, Kadok dia berapa? Sebulan. Aku dengar cerita. Kan? Kadok sebulan basically baru dia dapat jual dia punya one of the coin yang dia nak jual itu hari. Sebulan, bayangkan. Bila sebulan, katalah kau modal tak banyak. Macam Kadok lain cerita sebab Kadok dia modal dia banyak. Kan? Macam kau katalah modal kau tak banyak. So kau ada 1-2 coin je. Dan bila 1-2 coin kau negatif, kau katalah negatif cost negatif 10. Position kau dekat sini, position current price dekat sini, nak naik sampai atas, dia akan macam makan masa. 1 hari, 2 hari, macam Sri tu hari. Sri tu hari T-Fuel Sri berapa lama? T-Fuel Sri 3 hari, 4 hari tak silap aku. Ke seminggu tak silap aku. Kan? Seminggu baru nak naik sampai T-Fuel tu terjual. Okay. And sebab dia tak nak buat cut loss. Okay. Sebab dia sayang duit loss dia tu. Tapi bayangkan kalau kata kau jual at loss, yes, kalau kau jual position kat bawah ni, engkau punya position yang kau beli kat atas ni, kau jual dekat sini, memang kau akan loss. Macam aku tunjuk loss yang aku tunjuk tadi. Tapi kau beli balik dengan amount yang sama, katalah kau beli kat sini $10, kau beli balik dekat sini $10. Bila kau masuk balik kat position kat bawah ni, kan? And position kau dengan current price dah sama. Ataupun dia tak lari banyak. Dia dah tak lari, orang kata apa? Dia dah even. Ataupun dia lari sikit saja. Bila dia nak profit, dia lagi cepat dia profit. Okay. And then lagi cepat dia profit. And then kalau kau nak set TP tinggi-tinggi, mungkin tak capai. Kan? Tengok market dan tengok trend lah juga. So tengok trend dia. Kalau katalah paling selamat kalau tanya aku letak TP 1.1, katakan aku letak 2, ataupun aku letak 3, ataupun aku letak 5. So bila dia naik, lebih daripada 5 ataupun daripada set TP kau tu, so basically kau akan profit cepat. Memanglah kau akan profit tak sama macam kau punya, orang kata apa? Tak sama macam kau punya position, dia tengok berapa banyak set take profit yang kau set. Tapi apa yang berlaku, kau akan tetap profit. So apa yang kita nak? Kita nak profit daily. Kita bukannya nak profit selepas sebulan ataupun selepas seminggu macam Sri tu hari. Sri cakap ni. Sri kata 17% tunggu 1 minggu. Bukannya kita nak profit. Konsep Royal Q ni bukannya kau nak profit. Orang kata apa? Nak profit selepas seminggu. Boleh kalau kau nak main macam tu. Kan? Kalau kau nak profit hari-hari, kau kena buat cut and loss. Itulah cerita dia. Kau tengok sekarang, katalah position aku dekat sini, aku dah buat cut tadi, aku punya position awal kat sini,
Aku dah cut dan aku beli balik dekat sini. Yang paling bawah. Kan sekarang ni candle hijau ni nak naik. Kan cepat aku profit lepas tu. Itulah tengok kena tunjuk. Itulah sebenarnya cut and loss. Kalau korang nak tahu. Kan? Bukan rugi tapi korang akan kumpul balik recover balik kerugian korang tu sikit demi sikit kan. Korang hold tu pun korang loss sebenarnya. Tak ada beza. Korang tutup korang tetap loss. Cuma korang nampak korang punya nilai tu je. Oh, nilai korang masih. Tu je. Dia punya beza. Betul. Kan. Alright. No, itu kalau sebab banyak sangat orang tanya pasal cut and loss. Rugi. Sebenarnya tak. Memang kita rugi. Dalam niaga, kalau tanya aku kan, aku ni bukan pro trader pun kan. Aku bukan lagi aku trade baru je, aku cakap terus terang kan. Tapi aku dah faham dah. Kan. So, tapi dalam berniaga, sebab aku pun berniaga sebelum ni kan. So dalam berniaga, dia ada untung, dia ada rugi. Kau berniaga burger tepi jalan pun, kau ada untung, kau ada rugi. Betul tu. Kau ada berniaga burger tepi jalan pun kau ada untung dan rugi. Kau berniaga goreng pisang pun kau ada untung tapi rugi. Tapi untung rugi dalam berniaga ni biasa. Kan? Untung rugi dalam berniaga ni biasa. Mana ada orang berniaga sentiasa untung. Tapi apa yang dia nak buat? Apa yang sepatutnya yang kena, orang kata apa, dalam kepala otak korang ni, jadi apa yang korang kena ada adalah kau nak kurangkan kerugian tu. Kan banyak kali aku kedai. Buka kedai hari-hari. Sama juga macam yang ni. Sama je. Macam sebanyak kali aku cakap kat dalam grup, aku cakap bukan pasal kita nak untung. Untung memang kita nak untung. Semua orang berniaga, semua orang nak untung. Betul. Kan? Mana ada orang nak berniaga rugi. Tapi bukan pasal kita nak berniaga, pasal kita nak untung hari-hari je. Mana ada, there's no such thing untung hari-hari. Apa yang kita nak? Kita nak kurangkan rugi tu. Kan? Kita nak kurangkan kerugian tu. Kita dah tahu kalau hari ni, macam kita kena hold sampai, kita nak hold, macam LTC ni, dia deep gila-gilanya sekarang. Kan? Kita nak hold. Buat apa kita nak hold? Macam contoh, kita tengok deep, aku punya deep sampai berapa persen? Sebab tu aku beli $10 je. Kan? Berapa tadi? 80, baru 80. Belum lagi. Masih sampai lagi tu. Betul. Sampai lagi, okey lagi. Kan? Ini jangan tengok yang Shiba, Tfue, BNB, Doge ni semua jangan tengok. Aku tak usik lagi satu benda pun hari ni. Kan? Tapi sebenarnya kalau ikutkan masih lagi floating ni masih okey kalau kau tanya aku. Masih okey. Aku kalau lebih daripada 5, kalau tanya aku lebih daripada 10% ataupun lebih daripada 5% negatif baru aku buat cut and loss. Tapi aku tunggu berita hari ni, aku tunggu berita dengan Doge, aku tunggu berita dengan SHIB hari ni. Lepas tu aku biarkan. Kan? Okay, so harap korang faham pasal cut and loss tu kan. Apa dia cut and loss? So bila niaga, bila trade dalam trade ni, kita bukan pasal kita nak buat untung besar ke apa, tak. Biarlah untung kecil-kecil tapi banyak kali. Itu je. Kan? So kita kumpul sikit sampailah kita recover balik yang kita punya loss. And sampailah maknanya kita dah kurangkan kerugian kita dan untuk kita buat profit lepas tu. And so maknanya especially masa downtrend ni. And especially masa downtrend ni, banyak sangat orang message aku dan aku rasa orang message dekat J pun banyak tanya pasal macam mana ni. Itu standard. Setiap jam. Setiap waktu. Mampus. Aku tengok aku punya Royal Q punya orang kata apa, punya notification yang masuk thread. Ini aku dah tahu dah, ini mesti Royal Q dan ini mesti dalam grup Circle J ni. Circle Jerung ni aku dah faham lah. Jerung dah okey. Dia dalam Jerung
banyak yang dah okey, dah faham dah. Banyak yang faham. Ada yang tak tahulah, yang tak mesej-mesej dalam Jurong tu ada juga mesej kat aku. Yang baru-baru Kalau lah. Kan. Tapi ada dalam grup aku, so aku dah sampai cakap kat diorang, tak apalah korang hold je lah. Kan? Sebab diorang tak boleh sanggup terima nak rugi kan. Aku nak paksa diorang rugi pun, aku nak paksa diorang cut and loss pun tak boleh. Kan? Sampai aku cakap tak apalah korang hold. It's okay. Kan? It's a learning process for you. Kan? So bagi aku semua tu korang belajar. So belajar sampailah korang faham apa konsep dia sebenarnya. Kalau korang nak untung hari-hari ataupun korang nak buat duit hari-hari, kan, kalau korang nak buat profit hari-hari, cara dia, inilah cara dia, cut and loss lah. Bila korang floating tinggi, floating negatif korang tinggi. Kalau korang nak jenis game yang nak hold lama, jangan tengok terus. Simpan, biar tengok. Tahun depan baru tengok. Tahun depan. Jangan tengok lagi. Jangan tapi tengok. Tapi set TP tinggi lah. Tu nak banyak tapi TP 1.1 je. Dia nak hold, lepas tu dia letak TP 1.1. Itulah aku heran. Dia orang masih tak faham. Memang betul-betul tak faham. Sebab dah bagi tahu aku banyak kali dalam grup, paling banyak aku bagi tahu. Sampai aku rasa ada orang cakap aku ni apa? Mungkin apa? Cakap je. Aku pun tak tahulah. Dia orang masih tak faham apa yang aku maksudkan kat situ. Yalah. Dia bukan aku pun je aku cakap aku terang. Cut and loss ni kan, aku ambil masa untuk seminggu aku nak faham. Kan? Aku nak faham seminggu baru aku nak faham benda ni kan. Sejak engkau cakap pasal potong, lepas tu beli balik, pump balik benda yang sama. Potong, pump balik benda yang sama. Seminggu aku nak faham dia. Kan? Ni aku dah faham, aku jenis aku bila aku nak faham, aku tak adalah macam keep on tanya kau. Aku faham lepas tu aku buatlah homework sendiri kan. Aku buatlah homework aku sendiri, aku cuba fahamkan dan aku eksperimen lah. Oh benda ni macam ni, keluar macam ni, okey macam ni. And tak adalah aku just kata apa, terima apa yang kau cakap tu bulat-bulat dan aku terus okey. Tak faham lagi situ. Tapi because aku rasa cara aku nak faham macam tu lah, kau kena try lah. Kau kena fahamkan sendiri lah. Kan? Sebab macam orang ada dalam grup begitu cakap cut last belum balik modal. Memanglah kalau dah belum sampai. Kalau dia orang cut sekarang ni 100 USD lah dia orang cut. Contoh 100. Tapi dia orang balas balik pakai 10 USD. Manalah dapat? Mesti balas dengan nilai yang sama. Contoh ni 100 USD yang korang cut, korang kena letak pumpkan balik atau lebihkan nilai tu. 200 ke 100, minimum at least 100. At least bila dia naik tu, dia boleh cover seberapa banyak. Itulah aku cakap, korang scalping je, ambil berapa yang korang dapat, korang ambil. Macam tu je. Senang je benda ni. Sekejap, aku nak edit something. Korang tak ada soalan lagi ke? Tanyalah soalan. Alah, susah betul lah diorang ni. Tu Farouk tu tanya soalan tu. Sekejap. Itu Ojang tu ada tu. Aku baca soalan dia je. Nanti aku paste kat dalam live. Tengah edit kau punya link je. Lepas cut and loss, berapa persen TP nak set? Dah. TP nak set tu benda sendiri yang buat. TP tu tak ada cerita nak tanya siapa-siapa. Contoh dah dapat macam contoh 1% ke 0.5, 0.6 ke, korang scalping je. Scalping ni maksud je korang untung berapa persen yang korang nak, dia korang close. Korang tutup, ambil, tunggu balik sampai dia macam ada junam ke sikit, korang beli balik. Nilai yang sama. Sentiasa berulang kali korang ambil. Kalau dalam 10%, negatif 10% korang cut tu, bawah dari 10% tu, mungkin korang dapat awal yang loss tu. Setengah hari ke, ada orang boleh dapat 1 hari, ada dapat 2 hari.
Dia macam tu je benda ni. Betul. Kan? So Tapi kalau korang dalam negatif 10% tu, untuk korang dia nak naik balik tu, kita tak pasti. Mungkin seminggu ke, sebulan ke. Kita cuma mengurangkan floating kita, masa kerugian kita tu kita kurangkan. Tapi aku perhatikan je, aku perhatikan pasal Roy Q ni. Actually Roy Q ni punya konsep pun is actually scalping. Betul, scalping. Kan? Konsep Roy Q ni sebenarnya dia scalping. Dia scalping je. Bukan hold. Kan? So cuma kita nak tahu position coin mana je yang kita nak buat scalping. Saya kalau yang tu sebab buat manual berdasarkan support. Sebab tu jadi close position tu kadang-kadang awal, kadang-kadang 2%, kadang-kadang 0.5% dah cut. Kalau tak ada support nak naik lagi, Jerome memang confirm cut lah. Dia tak tunggu-tunggu lagi. Kalau dia tengok ada potensi balik, dia masuk balik, pump balik dekat area tu balik. Macam tu je, senang je benda ni. Okey, kita jawab soalan Ojang ni pula. Bila masa kita nak pump time increase merah atau hijau atau macam mana? Kalau entry 10 USDT pump berapa sesuai? Jay jawab. Jawab dulu sebelum aku jawab jawapan aku. Okey, benda ni kalau kita nak pump, contoh dalam keadaan merah, negatif lah. Negatif. Kena tengok dia punya persen tu dulu. Kalau korang nak pump, kadang-kadang negatif 1, negatif 2. Kalau negatif 1, pump 10 USD je. Negatif 2, pump 20 USD. Benda tu simple. Kalau hijau tu, kita pump, waktu nampak support memang nak pecut naik. Sekarang ni dia hijau, korang tengok dia macam nak naik, terbang ke bulan, masuk je. Okey. Kita tengok graf. Kita tengok graf. Kita tengok macam ni sekarang. Macam ni. Sesuai nak pump ke tak sesuai nak pump? LTC aku. Kejap aku tutup benda ni. Aku tak pandai nak cakap lah. Ni sekarang ni dia punya, sekarang ni dia negatif apa sekarang? Negatif. Sekejap. Negatif 0.65. Jangan pump. Aku macam tu je. Okey, kalau dia macam BNB. Support untuk naik ni ada. Memang ada support untuk naik. Kalau macam BNB, negatif dah 1.26. Ya, kita tengok graf. BNB. Graf merah. Candle merah. Sekejap. Susah nak tengok di situ. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu, biar dulu. Okey, betul lah. Sebab lebih kurang macam sekarang, orang lebih banyak menjual sekarang berbanding orang beli. Kita takut bila kita pump, actually nanti dia akan terjun lagi. Dia terjun lagi, negatif lagi. So sebab tu kalau tanya aku, sebelum pump, jangan main pump je. Tengok dulu graf ni, tengok dulu candle ni kat mana, volume ni kat mana, kan. So kalau kata ramai sangat jual ataupun macam Jay cakap ramai sangat yang menjual sekarang ni, dia tengah merah candle tengah bawah, takut dia terjun lagi bila kau pump kat situ, kan. So nanti kau cakap pula, bila nanti dia orang cakap pula, dia selalu cakap kan, tapi pump tak ada apa-apa pun jadi, lagi terjun lagi ada kan, lagi negatif lagi ada. Sudah, aku susah nak explain. Bila aku diam, aku tak bunyi, dia orang cakap macam ni hijau dah keluar. Sabar dulu, tunggu, tengok betul-betul sampai support buy tu betul-betul beli, baru kita tu
Baru kita pump. Betul. Dia masih resist lagi ni kan? Masih tu acah-acah je tu. Dia anytime dia boleh turun, anytime dia boleh terjun lagi. Yang kita tak nak dia terjun. Itu je. Sebab tu, kalau cara Jerung, Jerung tengok je hijau, dia akan pump terus. Okay. Aku pun sama juga. Kalau kau tanya aku tengok macam ni, aku pump terus. So basically ini $100. So aku akan pump $100. Nampak? Bila dia pump $100, dia akan turun. Pump. Dah jadi 0.62. Tengok dia terjun lagi ke tak terjun lagi. Dia orang masih tak faham. Dia orang tengok bila pump tak jadi apa-apa. Tapi yang beratus kali dia orang close dengan Jerung tu, dia orang tak fikir, tak nampak. Dia orang tak nampak kan tu. Betul tak? Okay. Yelah, dia tak nampak lah. Sebab dia tak tengok. Dia tak tengok crowd, dia tak faham. Bila time untung, pergerakan Jerung lebih banyak untung berbanding yang sangkut tu. Dia cakap, kenapa tak naik-naik je? Dia cakap. Aduh, lama floating. Setengah hari dia floating. Aduh. Nak cakap apa pun dah tak dapat. Tak tahu lagi nak cakap macam mana. Betul. Sebab tu kita selalu cakap apa? Kita selalu cakap ikut je lah. Susah sangat lah. Dah bagi senang, dah bagi benda yang cara paling senang pun kalau boleh ikut dapat-dapat. Selalu aku selalu perasan Jerung selalu cakap follow dapat-dapat, ikut dapat-dapat. Maksudnya ikut dapat tu ikut je lah. Sebab yang entry position, kalau korang sync dengan Jerung, actually entry position ni bukan korang, yang entry position ni Jerung. Dalam 10 position, mungkin kita akan sangkut 1 atau 2 macam tu. Part 1 yang 2 tu korang bising. Tak boleh ni. Apa ni? Tak betul. Tengok graf. Ada yang send graf lah. Ada yang macam tu. Jadi tak ada. Tapi bila yang 8 yang close tu, okay, done close. Tak ada pula yang bising. Bising cakap kenapa close? Tak ada. Aku tengok Jerung dah meluahkan perasaan dia. Tak, aku okey je. Layan. Yalah. Sebab yang kita okey je. Sebab diorang yang decide, diorang punya account Binance, diorang punya duit, diorang punya account, diorang punya Royal Q. Kan? Diorang punya, diorang juga yang dapat untung, diorang juga yang rugi. Kan? Itulah aku cakap, sebelum korang nak memulakan trade, korang mesti fikir, korang jenis hold ke atau jenis scalping daily punya profit. Korang kena fikir benda tu. Kalau korang jenis yang hold, maksudnya korang yang lama, dalam masa yang lama, dalam mungkin setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, untuk simpan coin tu. Korang tak boleh fikir dah. Dia terjun ke, naik ke dalam masa terdekat. Tak boleh. Tapi kalau korang daily profit punya, daily income punya, ni lah korang kena korang kena tempuh. Cut and pump. Macam tu. Kalau korang tak buat macam tu, kalau korang cut je, bila korang cut, korang susah nak kejar balik yang tu nanti. Kalau korang tak pump balik, boleh kejar. Tapi terlalu lambat lah kalau korang mula dari 10 USD balik. Macam tu je. Betul. Tengok graf aku. Aku cakap kadang-kadang walaupun kita dah tengok dia hijau, dia boleh terjun anytime je. Kan? Ini nak, kalau situasi je macam ni, benda ni berlaku, jangan panik. Janganlah menggelabah sebab korang baru lepas pump. Tengok aku punya berapa percentage. Benda ni biasa. Tengok masih lagi 0.79. Relax lah. So benda ni dia akan naik turun. Tapi dia bila dia turun tu, asalkan kalau boleh,
Kalau tanya aku lah, aku memang bila turun tu aku doa banyak, dia jangan turun terjun macam terjun tiruk itu hari lah. kan? Macam dia terjun tiruk besar bila macam alamak. Kau tengok? Tu seri mesej tu. Tengok seri tu. Okey. Yang macam ni lah ada masalah dia. Betul Sri. Boleh hold. Tapi Betul. kena pump balik untuk daily trade. Korang Betul. menduakan dalam ni. Betul. Ini suggestion yang bagus, and then suggestion ni okey. Ni sebenarnya bagus seri ni sebab dia ikut cara aku. Tengok aku. Aku hold dodge ni. Aku biarkan dodge ni and aku hold ship ni. Basically tissue ni aku tak sempat nak tengok, lantak biar. So basically dodge dengan ship ni aku tengah hold. So aku still hold dan aku still buat trade lain. Trade lain aku apa? Trade lain aku BNB. Kan? Tu kalau untuk ada modal. Untuk ada modal betul. Majority yang follow tak ada modal sebesar-besar macam tu. Betul. Itulah kena tengok. Kalau korang jenis hold punya, tak perlu nak pening kepala, buang masa. Ya. Yeah. Okay. Kita bagi Chan dekat siapa ni? Silver Meteor ni. Boleh tunjuk cara nak study candlelight. Ni kalau nak pergi ni kelas ni aku charge 8,000. Yang tu kau tengok dekat tu je. YouTube Meteor. Cakap terus terang, betul benda ni bukan senang. Dia tak boleh, bukan kita melawak je tadi kelas 8,000. Tapi sebenarnya nak study candlelight ni ataupun candlelight study candle ni, dia bukan boleh buat dalam masa live dalam sejam ni. Tak boleh. Dia punya understanding fundamental dia akan makan masa. Kan? Orang kat luar tu kalau pergi tengok study candle ni, basically dia akan ambil masa sebulan, 2-3 bulan, kan. Ada kadang-kadang tu constantly 6 bulan untuk belajar pasal candle ni aja kan. Cumanya diorang charge tau benda ni semua. Kan. Sebab apa diorang charge? Sebab benda ni dia bukan benda yang kita boleh belajar instantly dalam masa 5 minit, 10 minit ni yang kita dah ada lagi masa sekarang. And kita boleh belajar dalam benda ni crash course tak ada. There's no shortcut untuk belajar benda ni. And aku pun terus terang kalau tanya aku belajar pasal candle ni through faham sendiri je. Aku jadi dari korang punya pengalaman nanti, korang pergi je kat Google, korang cari je dia punya candle jenis-jenis macam mana, jenis hammer ke, head and shoulder punya, morning star ke. Korang tengok dari situ, habis tu korang tengok pergerakan graf. Pakai je basic dulu macam tu. Betul. And suka aku nak cakap, korang pergi je kat YouTube, ada banyak yang basic punya candle, basically candle dia. Itu hari aku dah share dalam group. Tapi dia belajar candle ni, it's actually pasal candle ni. Dia sama je candle forex, candle crypto, candle saham pun lebih kurang sama je. Cuma gameplay je lain. Kau kena faham yang tu. Belajar candle forex ke, candle apa ke, candle crypto ke, sama. Tapi gameplay je berbeza yang korang kena tahu. Tapi itulah aku cakap, kalau korang ambil ni 10% je, korang tak boleh ambil banyak-banyak persen untuk fokus follow graph ni. Tak ada orang percaya follow graph ni, tak ada. Betul. Dia betul lah. Bila kau tanya aku memang 10% je. Atau kalau aku letak lagi rendah daripada 10%. Kan? Kalau aku letak dalam sebab semua ni berpandukan dengan market. Korang kena faham. Ni cuma pakai pergerakan dekat mana kita sekarang. Pergerakan graf ni tu je. Kalau dari Jerome punya tu lah.
Ada orang study semua pakai graf ni. Aku nak cakap dah ulang banyak kali pun susah juga. Sebab lain orang lain cara dia. Betul. Itu sebab aku cakap there's nothing wrong and ada semua benda ada tak ada salah, tak ada betul. Tak ada salah, tak ada yang betul. Actually semua benda ni actually betul. Tapi macam juga aku selalu cakap yang orang kata apa, the best teacher tu cikgu kau yang sebenar-benar paling power sekali, yang boleh ajar kau, cikgu yang paling terror sekali adalah diri kau sendiri. Sebab maksud aku, kau kena belajar lah diri sendiri, maknanya belajar dari pengalaman. Kalau kau tak ada pengalaman kan? Dari pengalaman. Betul, dari pengalaman. Tak ada pengalaman kan, kau takkan belajar benda ni. Kau takkan tahu dapat sebenar-benarnya apa yang patut kau dapat kan. Kau cuma dapat belajar teori je kan. So daripada pengalaman, kau tengok pengalaman aku sebulan je aku trade crypto ni dekat guna Royal Q ni. Tengok jadi alhamdulillah so far okay. Semalam aku test je kan, aku tunjukkan dalam group kan, aku test, aku beli 10 coin saja je kan, tak termasuk dengan tiba dengan Doge. Aku beli je 10 coin tapi aku letak $10 lah kan. $10 aku belajar, aku macam mana aku buat, aku tengok semalam pukul 4 pagi aku macam tak tidur lagi, aku pun beli 10 coin gatal. Lepas tu aku letak set TP, aku tengok, aku study graph, aku set TP. Okay, TP ni sampai tak 5%, TP ni sampai tak 1%, TP ni sampai tak 2%, TP ni sampai tak, yang paling tinggi aku letak TP dalam 5%. Sampai je. Sampai je kan. Cuma yang tak close actually cuma 2 coin je. Satu coin SOL and SOL tu aku letak TP tinggi. TP tu aku letak 5% tapi dia baru naik sampai 1.8 macam tu. So actually daripada aku buat yang stand coin tu, actually accurate lah in a way. Ini bukan accurate lah, maksud aku menjadilah aku punya teori based on apa yang aku faham, macam mana aku nak set TP untuk setiap coin tu kan. So aku faham dah. So actually bila dah menjadi macam tu, maksudnya basically benda tu kita belajar daripada pengalaman pun, tak ada siapa pun ajar aku. Aku pandai-pandai je sendiri kan. Kalau tercedok semalam 10 coin tu, semula tu 10 tu tercedok. Itulah basic tu penting. Basic tu. Basic mesti basic sistem benda tu mesti pandai dulu sebelum nak mulakan apa-apa. Betul. Kalau tak ada benda tu, aduh susahlah. Cakap pun tak guna. Okay, korang semua jangan ambil hati kita orang cakap macam ni. Jangan ambil hati kan. Kita semua nak dalam proses nak belajar kan. Kita semua belajar. Cuma bagi tahu benda yang patut. Orang jangan jangan terlalu mengejar. Contoh, tengok orang punya income, kenapa dia ni boleh dapat 20 USD? Ada sebab dia boleh dapat 20 USD. Sebab pengaruh paling besar dia adalah modal. Jadi kalau korang nak sampai tepat macam tu, modal kena besar lah, tu je. Betul. Korang kira okey lagi. Trade masih bekerja apa semua kan. Kalau betul. Macam Jerong tak ada kerja, macam mana? Lagi sakit. Betul. Sebab macam lah, sama lah macam kita kan. Aku ada kerja, aku kerja kot. Tapi bila ada boleh ada masa aku tengok kan. Sebab bila aku tengok yang aku masuk dalam grup, sebab aku tengah tengok aku punya trade juga kan. At the same time aku ambil masa lah sikit, boleh lah cuit-cuit sikit kan. Tapi itulah, nak harapkan kita orang, nak harapkan J, setiap kali korang buat trade, setiap kali korang kata apa, korang buat benda, korang nak beli coin, setiap kali nak tu, boleh, kita orang insyaAllah kita orang boleh tolong. Tapi masalahnya, the best teacher ataupun korang juga sendiri yang kena belajar benda tu, kena ambil tahu kan. Aku paling ada yang dapat macam Meteor tu dia ada lagi, siapa lagi, Afiq ke dalam grup Jerong. Dia orang memang sentiasa rapat, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Kalau korang rapat, betul-betul rapat dengan Jerong,
Dapat je, dia buat apa korang follow je. Mesti korang dapat close. Tak patut Jerome seorang je close. Profit tunjuk hari-hari. Mana dia tak tunjuk? Itulah aku cakap pasal setengah orang dia bila dia tak ada masa, dia kena faham. Setengah orang dia bila dia tak ada masa maknanya kalau dia tak ada masa nak tengok every time Jerome punya strategi, every week tak ada masa nak masuk dalam chat group and everything semua. Jangan unsync dulu. Maknanya jangan sync dulu. Kalau tanya aku lagi. Jangan open dulu position. Apa-apa jangan open. Korang at least mesti korang ready. Kalau ada duit yang besar tu, contoh duit banyak, boleh je letak 10 USD tu, biar je jalan. Dia tutup lah. Tapi untuk yang modal 100-200 USD tu, memang tak boleh. Mampus korang nanti kalau korang tu. Kalau dia menentang, cakap punya. Dia menentang, dia turun, dia terjun sekali dengan diorang sekali terjun. Betul. Kan lagi satu dalam trade ni korang tak boleh panik, korang tak boleh panik, cepat panik. Korang kena jaga emosi tu. Sebab tu kita ada robot ni, sebab tu kita ada Royal Q ni kan. So basically tengok game korang macam mana. Kalau game korang game yang daily, okay fine daily. So game korang ada masa sikit, korang boleh tengok. Korang kalau ada masa korang tengok dan korang study macam mana graph tu and buat dan tengok. And macam aku selalu cakap, macam Sri aku cakap kat dia. Aku siap cakap dengan Sri, Sri kau jangan tengok every time. Kau tahu sebab apa? Sebab laki dia cakap kat dia, dah ada robot yang pasal kau pergi, dah ada robot tu yang kau pergi tengok 24 jam tu buat apa? Kan? So actually apa yang aku nak bagi tahu kan, nak share ni, sorry actually aku share kau punya cerita kan, and untuk bagi orang lain semua belajar. Janganlah kau kena bahagikan masa korang, janganlah tengok 24 jam, dah ada robot, korang dah bayar 100 USD kan. So korang tengok gameplay korang, nombor satu korang tengok gameplay korang macam mana. Maknanya tengok macam mana cara korang nak trade tu macam mana. Cara korang nak beli, tinggal, letak cycle, lepas tu campak tepi. Kalau korang ada modal banyak. Kalau korang ada modal 100 USD saja, kau buat macam tu, letak cycle, korang menjawab lah korang kan. So, tapi kalau korang ada modal lebih, korang ada modal, aku selalu cakap kat orang, berapa kalau modal nak pakai mode cycle? Aku cakap boleh. Mode cycle, kau trade entry kau $10 ke $100, tak kisah, $100 pun boleh kan. Tapi modal kau kena ada $10,000. Boleh lah kau letak mode cycle. Tapi kau beli 1 coin atau 2 coin sahaja. Kan? Lepas tu kau letak mode cycle, lepas tu kau letaklah $100 as entry kau, lepas tu kau tinggal. Itu game orang yang ada duit, yang orang ada modal. Tapi banyaknya orang, dia ada $100 je ya, dia nak buat masuk trade. Kita faham kenapa dia ada $100, dia nak try ataupun dia baru lagi kat dalam dunia trade ni, kripto ni kan. Kita faham. Tak apa. So tapi kalau yang ada $100 tu kan, nombor satu yang ada $100 tu, lepas tu ada $100 macam aku awal-awal, letak $100 lepas tu beli 10 coin. Memang tak lah. Memang tak lah. Janganlah $100 kau letak beli 10 coin. $100 kalau tanya aku lah, sebetul-betulnya tanya aku, beli 1 coin je. Betul loh. Kalau tanya aku sebetul-betulnya kan, beli 1 coin je salah $100. Kalau modal kau $100, 1 coin, jangan letak cycle, letak one shot, and lepas tu kau pilih coin, tengok coin apa yang kau pilih kan. Tengok coin yang paling aktif sekali kalau tanya aku. Kan? Tengok coin yang paling atas aktif sekali. Kalau tak tahu tanya, kalau macam aku bagi tahu kau tips kan. Tips actually aku suka beli T-Fuel sebab T-Fuel is actually dia laju, dia cepat, dia aktif. Kan? So letak kat T-Fuel and then lepas tu beli pun, cara nak beli tu pun kena belajar balik macam mana nak beli daripada deep, beli daripada bawah, beli daripada bottom position, lepas tu baru naik atas, baru graph tu akan naik atas, so that korang beli murah and korang jual mahal. Itu kalau $100, 1 coin, and korang biarkan je tu, and setiap hari korang kena tengok
korang punya trade, bila dah tutup, jangan terus masuk and beli. Korang kena tengok balik, study balik coin apa yang korang nak masuk. Tak semestinya masuk coin TFU balik. Sebab beli bila dah tutup, ataupun bila dah close, coin tu dah ada kat atas. Coin tu dah dekat belah atas position dia. So korang kena pergi turun bawah balik ataupun cari coin yang dekat bawah ataupun yang murah, yang baru beli. And itu kalau $100. And sebelum tidur, kalau $100 kalau sebelum tidur, pastikan kalau boleh, pastikan tutup dulu. Maknanya pastikan close dulu. And sebelum tidur, pastikan close dulu. Maksud kalau aku, bagi close. Maksudnya kita make sure kalau boleh dia close ataupun sebelum tidur aku set TP paling rendah. And aku set TP aku paling rendah dan aku masuk tidur. So that korang bangun besok, insyaAllah kalau kata dia okay, market menentang, market menaik, market uptrend, so korang boleh buat profit bila korang bangun tidur. Kalau market menentang, the next day tu basically, kau akan bila kau bangun, kau tengok benda tu actually at negative, so negative tu masih lagi tak banyak. Kan? Okay? Itu kalau yang $100. Kan? Kalau orang yang macam nak follow Jerome, actually korang kena ada masa juga at the same time. Ada masa untuk tengok coin korang. Ada masa untuk korang masuk dalam chat group Jerome tu. Untuk korang, kalau Jerome cakap pump. Kalau Jerome cakap hold. Janganlah pula bila orang cakap dah lah tak gerti nak tengok graf. Sorry lah to say kan. Sorry to say, lepas tu korang tak nak dengar pula cakap dia. Tak nak dengar cakap J. Aku pun macam korang ni buat apa ni sebenarnya. Itulah aku heran. Aku dah jalan banyak kali dah. Banyak kali close. Banyak lah close. Kali tengok, ada orang sangkut. Tengok sangkut yang bila yang semalam, yang hari tu. Kan tak juga cakap hari tu kan. Kan biasa aku memang tanya siapa sangkut bagi tahu. Tapi bila tanya masa tu, tak ada seorang jawab. Kali tengok ada yang floating 2 hari, 1 hari. So, tengok korang punya game macam mana. Korang kena tengok. Kalau game korang okey, kalau game korang korang kat kategori mana. Selalu Jerome duk bagi dalam chat tu kan. Chat tu korang ni panic seller ke, korang ni trader ke, ataupun smart trader ke, ataupun korang ni holder. Kan? Tengoklah position apa yang korang ada. Kan? Itu yang sebenarnya kan. Itu yang sebenarnya kita nak tengok. So basically benda tu penting. Betul-betul penting. Itulah kena tengok. Kita maknanya, bukan tengok dari kewangan yang kat luar korang ada. Korang jutawan ke apa ke. Bukan situ yang kita nak tengok. Betul. Jangan bawa korang punya ego tu masuk ke dalam trade ni. Memang tak boleh. Orang dekat sini mulalah dari A. Tu je. Walaupun kat luar tu korang dah sampai Y, dah sampai Z dah kat luar tu. Benda ni memang tak sama dengan di luar. Betul. Ni siapa ni yang kat dalam group ni, dia siap bagi video lagi yang aku punya setting margin call. Betul, 310. Itu lain kali aku nak buat quiz. Siapa tahu berapa sebenarnya amount untuk korang hold. Kan? Aku suka cakap, aku malas lah nak cakap. Itu kalau yang default setting. Okay, yang kita tunjuk. Kita share. Jangan risau. Orang lain tak nampak. Kita share benda ni. Okay, itu kalau default setting dia, basically, ni kalau pakai default setting ni, 2%, 2, 4, 8, 16, 32, ni semua. Okay, take profit callback ni, okay, ni actually kalau nak cerita pasal ni, nak kena cerita lagi satu live yang baru ni. Kan? Ini, okay, contoh yang ni. Ni nak kena cerita satu live yang baru ni. Ini aku punya setting. Ini yang setting aku bagi. Kan, $10, 10, 20, 30, 50, 80, 130. Bawah lagi ada lagi satu. Bawah lagi 210. Campur 310. So basically itulah setting aku. Kalau setting default setting lagi besar. Cuma kita tengok, kita share sikit benda ni.
so that orang faham apa itu setting margin call. Okay. Kita tengok setting margin call ni. Setting margin call ni basically dia macam ni. Ni $10. Ini kalau kata dia turun 3.5%. Lepas tu dia turun lagi 0.1%. Kalau sebab apa? Aku set dekat sini 0.1%. Okay, 0.1%. Lepas tu aku set kat sini 0.1% sub position ni. Tetapi bila dia masuk je margin call macam ni, okay, turun 3.5%, one time ni maknanya kau kena dia akan tambah 10. Katalah kau punya modal entry kau 10, dia akan tambah 10 USDT. 10. Satu. Okay, masuk je turun lagi 4%, turun lagi 0.1%. Kenapa dia turun lagi 0.1%? Sebab dia buy in callback 0.5%. So bila dia macam ni, 3.5%, so dia dah trigger untuk dia beli. Turun lagi 0.5%, baru dia beli. Dia beli satu kali. 4%, dia turun 0.5%, beli 20. 4.5%, turun lagi 0.5%, beli 30. 5.2%, turun lagi 0.5%, 50. Ni 8, basically turun lagi 8%, turun lagi 0.5%, dia akan buy in call back tu tadi berlaku, so akan beli 80. 6 call ni maknanya 10%, turun lagi 10%, turun lagi 0.5%, dia akan beli 130. So 7 call ni basically dia bila dah capai 12% dan turun lagi 0.5%, dia akan beli lagi 210. So korang totalkanlah berapa yang korang kena sediakan untuk turun margin call ni. Itulah sebenarnya jumlah orang kata apa? Jumlah modal yang korang kena sediakan. Tapi aku nak bagi tahu kat korang. Kalau korang pakai default setting, ni kita tukar default setting. Default setting ni 1.3%, 0.3% sub fallback, buy in dia 0.5 sama, sub position dia 0.3. Apa jadi? Ni dia beli 2 kali, beli 4 kali, beli 8 kali, beli 16 kali, beli 32 kali, beli 64 kali, beli 124 kali. Kau faham tak? So bila benda ni jadi, basically sini kau dah kena beli 128 kali 10 tadi, $10. So modal yang kau kena sediakan kalau kau ikut default setting, ni lah sebenarnya modal yang korang kira sendirilah. Kan 20 kali 2 kali 4 kali 8 kali 16 korang kira sendiri lah berapa default setting ni suruh korang sediakan modal. So korang ada $100 je. Sebab tu aku bagi korang buat setting aku macam gini. Setting aku 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, which is benda ni tak adalah banyak sangat modal korang kena sediakan. Faham tak? So bila korang kata kalau korang pakai default setting, sebab tu aku nak recommend orang yang tak modal tak cukup, tak banyak, jangan pakai default setting. Pakailah setting yang aku bagi ni. Supaya korang punya modal tu korang boleh lagilah cover. And bila dia buat call pun selalunya, dia tak buat call, jarang-jarang lah berlaku sampai call sampai 7. Jarang. Jarang lah call sampai 7. So dia selalunya call sampai paling tinggi pun sekarang ni tu hari adalah call sampai 6. Itu pun lama dah. And adalah juga call sampai 3-4 saja selalunya yang jadi. Okay. Alright. And feature baru. Okay. Sebelum pergi feature baru tu. Actually apa tu take profit callback. Take profit callback ni bila dia dah bila ni ke contoh. Ni aku bagi tahu lagi sekali. Sementara kita ada masa sebelum maghrib. Okay. So bila katalah position kau dekat sini. Ni senang bro. Senang aku tunjuk basically dekat Binance. Kat graph. Contoh. Okay. Callback. Katalah kau punya position sekarang ni dekat sini. Position korang dekat sini sekarang. Okay. Ini position. Senang cerita kita tengok yang bukan senang live lah. Live position. Katalah position korang dekat sini sekarang. Okay. Dekat sini. Position korang. Yang korang punya beli tu. Kan actually graph ni nak naik kan. So bila graph ni nak naik basically. So bila dia naik
1.1% sebab korang letak TP 1.1%. Okay. So bila dia nak naik 1.1%, dia tak jual lagi. Dia trigger je baru. Dia basically dia trigger, maknanya dia dah standby nak jual. Okay, korang dah standby nak profit. Tapi katalah graf ni naik sampai sini, contoh. Dia naik sampai sini. Okay. Korang punya position dekat sini. Sekarang macam ni. Okay, position tu naik macam ni sekarang. Katalah dia naiklah sampai sini. InsyaAllah. Naik sampai sini. So korang punya TP tu tadi set kat 1.1%. Dia naik atas lagi, katalah sampai ke 5% for example. Naik lagi sampai ke 5%. Bila dia naik sampai ke 5%, dia tetap tak jual lagi. Robot tetap tak jual lagi. Bila dia jual? Bila ada penurunan 0.1%. Penurunan 0.1% barulah dia jual. Maknanya daripada 5% dia dah naik, dia turun 0.1%. Okay, dia turun 0.1%, baru dia jual. Okay, bila dia baru dijual, so korang akan dapat untung berapa? Korang akan dapat untung 5% tadi korang dia dah naik, 5%, tolaklah 0.1. Tolak 0.1. So basically korang akan dapat 4.99%. Itulah keuntungan yang korang akan dapat. Tolak pula dengan 20% margin, 20% commission robot, 1% commission J, and jerung. Macam itulah. Itulah sebenarnya apa yang berlaku. Okay. And kalau korang buat default setting, okay, default setting 1.3%. Dia buat default setting 1.3%. Dia nak naik 1.1% tu pun payah. Lepas tu korang nak tunggu lagi 1.3%. Untuk newbies. Okay. Saya nak naik 1.1% tu pun payah. Kalau aku buat 1.1%. Ini setting aku. Aku buat 1.1. Ni TP aku tukar lah. Ni boleh tukar-tukar sebenarnya. Okay, katalah buat 1.1. Aku TP 1.1. Nak naik 1.1 pun payah. Lepas tu bila nak dia katalah dia naik pun, kalau dia kata dia naik pun sampai 5% tadi, kalau default setting dia 0.3%. Maknanya dia turun daripada 5% tu, dia turun 0.3. 0.3 baru dia jual. So korang dah rugi bila korang dah rugi 0.2% kat situ. Maknanya dia jual lambat sikit. Itulah robot punya strategi. Tapi tak apa, boleh pakai, jangan risau. Lepas tu buy in callback ni apa? Macam aku cakap tadi, buy in callback 3.5, turun lagi 0.5, baru dia beli. Itu adalah buy in callback 0.5. Biarkan 0.5. Okay. And then apa ni? Okay, kalau kau tengok ni, aku suka nak bagi tahu korang, tukarlah 1.1. Semua. Ini yang lagi best, which is bila dia turun sampai sub position 5, 6 dengan 7. Kan margin call korang ada 5, 6, 7. Okay, katalah dia turun sampai 5, 6, 7. Apa jadi dia turun sampai 5, 6, 7 ni? Okay. Dia turun sampai 5, 6, 7. Basically what happen is actually dekat sub position 5, margin call yang ke-5, basically dia naik balik daripada margin call yang ke-5 tu 1.1%, dia jual. Faham tak? Lepas tu dia turun lagi sub position yang ke-6, katalah turun sampai sub position yang ke-6, dia naik balik daripada sub position yang ke-6, dia jual. Robot jual. Sama juga sub position 7, dia naik balik sampai, katalah turun sampai sub position ke-7, naik balik naik balik daripada sub position ke-7 tu, naik balik 1.1%, dia jual. So korang boleh, robot ni basically, ini paling aku suka. Dia actually dalam robot punya feature yang terbaru. Dia jual 1.1, dia jual 1.1 dekat sub position 6, dia jual kat sub position 7, 1.1. So korang akan dapat berganda. Korang dapat sikit. Tak adalah korang sampai ke 7 tu korang tercedok sampai tak ada profit untuk dia makan. So korang dapat. So korang tetap dapat juga dekat sub position kat yang tu. Kalau aku salah lah ya. Itu yang aku faham lah. Alright. Okay. Lepas tu sub position, tengok balik. Sub position take profit callback 0.1 ni apa? Sama macam sub position 0.1 dekat atas ni. Sama. Tapi dia untuk yang ini.
dia untuk yang ni. Okay, dia maknanya dia turun sikit daripada 0.1 dia jual. Turun sikit baru dia jual. Turun sikit dia jual. Itulah sebenarnya setting apa yang aku bagi tahu pasal setting ni. So kalau korang ada modal banyak, tak apa guna default setting. Tak kisah. Tapi kalau korang tak ada modal banyak, pakailah setting yang aku bagi tahu ni. Okay, harap benda ni clear. So tapi tak apa, nanti benda ni aku akan live yang the next live tu aku akan buat balik benda ni kan. Okay, aku akan buat cerita pasal benda ni je. Okay, J tak pakai ni set ni, setting ni. Dia tak pakai. Dia tak nak tunggu. Dia tak nak tunggu sampai drop. Kan? Lama sangat. Dia punya tu. Okay, aku rasa cukuplah sampai sini saja. Kan? Aku nak kena end live ni sebab aku nak masuk maghrib. Okay. So korang insyaAllah kalau tengoklah, insyaAllah kalau aku nak cuba buat live ni selalu. Okay, pada yang korang tengok sampai habis ni, kalau korang yang belum register ataupun activate lagi Royal Q, make sure korang activate, guna link yang aku dah bagi kat bawah. And siapa yang ada hasrat nak cilok video aku ni, boleh tapi minta izin dulu. Sebab ada orang ambil video aku ni, Jay, ada orang ambil video aku ni, dia letak dekat page diorang, lepas tu dia letak dekat page diorang, dah ambil video aku, dia nak ambil letak dekat page diorang, dan lepas tu dia tak tukar pun description dekat bawah tu. Orang yang nak register tu, dia cuma tukar dia punya link, referral link je. Lepas tu dia dah register kat referral link dia, kan, referral link dia. Lepas tu dekat dalam description tu dia copy and paste je, cuma tukar referral link tapi dia tak tukar WhatsApp group, apa punya Telegram group. Bila dia tak tukar Telegram group tu, orang tu masuk dalam Telegram group aku. Dia tanya, so benda dia tanyalah, bang ni macam mana nak buat ni bang, macam mana nak start buat trading Royal Q. Minta maaf lah, aku tengok dia punya registration tu bukan aku punya. Kalau bukan aku punya, kalau nak masuk dalam WhatsApp group kita memang susah lah. Memang takkan dapat lah. So korang pastikan korang punya link tu siapa. Aku tak kisah nak share video ni, boleh share, tak ada masalah. Tapi share daripada source yang sebetulnya, dan share juga kalau boleh minta izin lah dengan aku. Minta izin je dengan aku. So aku akan bagi, tak ada masalah. Korang janji tanya tanya betul-betul. Sebab aku tak nak orang lain confuse. Orang lain confuse, dia register link lain, lepas tu dia tanya nak masuk grup aku. Susah lah macam tu. So kesian lah dekat orang yang nak join tu, orang yang nak masuk tu. Bukan yang aku kedekut sangat nak pasal video ni, apa yang kita share, ilmu yang kita share ni, tak, bukan. Cuma untuk tak nak bagi orang confuse, tak nak bagi orang cakap yang kita ni buat benda yang tak betul ataupun kita ni tak, apa ni sebab dia nampak Royal Q je, dia nampak grup aku je bukan dia nampak orang lain pun Okay, alright, itu saja aku rasa. Jay, ada apa-apa lagi Jay? Tak ada, aku teman kau je ni. Alright, kalau tak ada apa-apa, thank you for watching, thank you for actually tengok kita orang punya membebel hari ni. Kita akan membebel setiap hari kalau boleh. Tapi kalau kita orang free lah. Alright, apa-apa hal kita jumpa dekat dalam WhatsApp group. So jangan lupa, kalau yang belum daftar, korang kena semua daftar dekat aku punya link kat bawah, dah dekat dalam description kat bawah, so that masing-masing boleh tak ada confuse masuk grup lain dan tiba-tiba nak masuk grup kita orang. Kalau kata nak masuk dalam grup kita orang, grup besar kita orang ni, korang kena register bawah link yang sepatutnya. Itu sahaja. Robot buat duit.